Pegawai khas mahkamah berjalan masuk ke dalam sidang mahkamah bersama pendakwa raya sambil memegang tombak menyembah saksi mahkamah. Diumumkan bagi perhatian semua orang dekat sini, sidang Mahkamah Hogwarts akan bermula dalam beberapa minit saja lagi. Diminta semua orang untuk bersedia ya. Pegawai khas mahkamah mengumumkan ketibaan hakim ke dalam mahkamah. Mengumumkan ketibaan yang Maha Arif lagi Maha Diva Profesor Tun Hakim bagi memulakan sidang mahkamah kita pada hari ini. Pegawai khas mahkamah menyerahkan tombak kepada pendakwa raya. Mereka berdua menyembah kepada hakim. Hakim berjalan masuk dengan pakaiannya yang mencerminkan kebijaksanaan beliau. Hello, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua dah bersedia ke ni? Sudah Tuan Hakim yang Maha Arif lagi Maha Diva. Gitu. Sekarang ni saya nak mulakan perbicaraan kes tertuduh ni ya. Jadi, tolong bersedia semua. Baiklah Tuan Hakim. Tertuduh satu, sila munculkan diri anda. Tertuduh satu masuk ke mahkamah lalu ditolak ke dalam kandang tertuduh oleh pegawai khas mahkamah. Tertuduh satu, anda diminta untuk mengangkat sumpah dan bercakap benar-benar sahaja. Jangan buat pasal menipu ya. Awak tahu kan apa akibat dia kalau awak menipu? Baik, Tuan Pegawai. Baiklah. Bahawasanya saya Bulat binti Lepe berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai... Tolong ya. Jangan bersenda kat sidang yang mulia ni. Ini bukan rumah makcik awak nak buat macam ni. Sila ulang semula. Ampun Tuan Hakim. Kali ini saya serius. Bahawasanya saya Bulat binti Lepe bersumpah di dalam mahkamah yang mulia ini untuk bercakap yang benar sahaja. Lepas ni, saya tak nak tengok ya awak buat macam ni. Benda yang tak sepatutnya. Kalau rumah mak awak tak apa juga. Baiklah, pendakwa raya, mulakan perbicaraan. Terima kasih, Tuan Hakim. Tuan Hakim, bahawa Bulat bin Lepir pada 10 Januari 1988 pada jam 8 pagi hingga 9 pagi telah tertuduh membunuh. Ia menyebabkan kematian seorang warga tua, Mek Teh binti Jalil berumur 99 tahun di Taman Gagak Putih. Terima kasih pendakwa raya. Wahai Bulat binti Lepe, adakah kau faham tuduhan yang dikenakan ke atas kau? Faham Tuan Hakim? Ya tu, kau mengaku salah tak? Tidak, saya tak pernah mengaku salah saya. Saya mana ada salah? Oh, baik-baik. Kes kau akan dibicarakan. Jadi, adakah kau memerlukan khidmat guaman, wahai tertuduh? Saya ni orang miskin. Tak ada duit pula tu nak bayar peguam. Alah, hai tuan. Sisi mahkamah terhibur mendengar celoteh tertuduh satu yang menyatakan bahawa dia seorang yang miskin. Pegawai, jalankan tugas kamu. Semua diminta untuk diam. Ini tidak menjadi masalah. Kita ada peguam bela percuma. Sentiasa sedia berkhidmat untuk orang miskin macam kau. Pegawai, sila panggil peguam bela masuk ke sidang mahkamah. Peguam bela, sila masuk ke dalam sesi perbicaraan sekarang juga. Seluruh mahkamah menunggu dengan sunyi sepi ketibaan peguam bela. Hakim naik angin kerana tidak suka mereka yang tidak menepati masa. Pegawai, mana dia ni? Jap Hakim, saya suruh panggil. Peguam bela, masuk! Peguam bela berjalan masuk lalu menunjukkan kehebatannya dengan gas sekali. Peguam bela menyembah hakim. Ya, saya Tuan Hakim. Kenapa kau lambat? Tadi saya tengah tengok bola lah Tuan. Alah, siapa lawan siapa? Jerman Tuan lawan Kelantan. Liga apa kau tengok ni? Saya tengok Liga, takkan Tuan tak tahu. Saya tengok Liga Piala Dunia lah Tuan. Kau boleh pick apa di peguam bela? Kalau pengurusan ada yang mustahil lah Tuan. Betul-betul saya sokong. Mengarutlah. Hakim berasa marah dengan gurauan peguam bela. Ni ada satu lagi kes untuk kau peguam bela.
Sedia berkhidmat Tuan untuk bangsa, agama dan negara. Baguslah tu. Puan Bella, ni klien kau, Bulat binti Lepe, telah dituduh menyebabkan kematian seorang nenek tua. Katanya lah secara tidak sengaja. Saya beri tempoh seminit untuk kamu berbincang dengan klien kamu. Pegawai khas mahkamah meniup whistle sebagai tanda permulaan perbincangan antara peguam bela dan tertuduh satu. Pegawai khas mahkamah meniup whistle sekali lagi sebagai tanda penghargaan perbincangan. Masa sudah cukup. Baik, kita sambung perbicaraan kita. Baiklah Tuan Hakim. Bulat binti Lepe, adakah engkau mengaku yang engkau berada di tempat kejadian? Ya benar, Tuan. Dan pada waktu siang yang tersebut, kamu makan sebiji pisang dan buang kulitnya. Ya benar sekali, Tuan. Jadi, adakah engkau mengaku bahawa kulit pisang yang engkau buang itu telah mengakibatkan seorang warga tua telah mati? Tidak. Kenyataan tu tidak benar. Adakah anda yakin anda tidak mahu mengaku? Saya yakin. Hei, awak mesti mengaku. Segala bukti dan fakta telah cukup untuk sabitkan kesalahan ke atas awak, wahai tertuduh. Tuan Hakim, nampaknya pendakwa raya cuba menekan anak guam saya. Ya, pendakwa raya. Saya fikir soalan awak sudah selesai dan awak boleh bertenang. Baiklah Tuan Hakim. Sekarang, giliran peguam bela untuk mengemukakan soalan dan dipersilakan. Baiklah. Bulat binti Lepe, kau mengaku tak kau ada kat tempat kejadian? Ya, benar sekali, Puan. Dan kulit pisang tersebut kau buang kat dalam tong sampah ke tak? Ya, saya buang ke dalam tong sampah, Puan. Jadi, sifat kamu sebenarnya dah menunjukkan kesedaran sivik. Malah, kau dah tunjukkan contoh yang baik kan? Ya, tepat sekali, Puan. Pendakwa raya tidak setuju dengan hujah peguam bela lalu berdiri dan membantah. Namun begitu, peguam bela yang masih tegas membela anak guamnya juga membantah perbuatan pendakwa raya. Ya Arif, peguam bela cuba memutarbalikan kenyataan. Yang Arif, soalan saya belum tamat. Saya harap pendakwa raya tak mengganggu perjalanan mahkamah. Pendakwa raya, relax. Duduk. Baik, Cik Bulat. Kulit pisang yang awak buang ke dalam tong sampah itu, datang pula seekor kambing yang teramatlah kurus dan lapar, lalu mengais tong sampah tersebut. Akibatnya, kulit pisang tersebut telah tercampak keluar ke jalan raya. Yang Arif, hujah peguam bela langsung tidak masuk akal. Tidak langsung logik. Manakala kambing makan kulit pisang, Ya Arif? Betul juga tu cakap apa yang pendakwa raya cakap, Tuan Arif. Yang Arif, saya bertegas meminta pendakwa raya untuk tak mengganggu perjalanan mahkamah. Tidak mengapa peguam bela. Saya memang benarkan pendakwa raya untuk beri laluan kepadanya untuk mengujahkan apa yang ingin dihujahkan oleh beliau. Pendakwa raya dan peguam bela bertelingkah dalam mahkamah yang mulia. Ya Arif, mahkamah ini untuk manusia. Saya tak tahulah pula mahkamah ni untuk binatang. Macam manalah kita nak hukum binatang tu, kambing tu. Dah lah tak ada otak, tak boleh fikir yang digunakan oleh Tuhan. Pada pendapat saya lah Tuan Hakim, setiap haiwan peliharaan mesti ada tuannya. Maka tuan kambing tersebutlah yang harus dihukum di bawah Seksyen 5-1 Akta Lembu Kerbau Kambing Unta 1978 Hogwarts, kerana tak mengendahkan haiwan tanggungannya berkeliaran dan memberi ancaman kepada ramai. Habis tu,
kalau tak ada siapa yang nak mengaku dia punya? Jadi kambing tersebut akan jadi hak milik pihak berwajib di kawasan Taman Gegar. Sudah. Kamu berdua sudah selesai. Harap kamu berdua bertenang dan bersikap profesional. Untuk saya ingatkan agar pendakwa raya dan peguam bela bersikap memandang hujah tadi bukanlah sebagai perkara peribadi. Pendakwa raya dan peguam bela menyembah hakim sebagai tanda hormat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah meneliti hujah-hujah daripada kedua-dua belah pihak, mahkamah dengan ini mengambil keputusan bahawa pendakwa raya telah gagal mengaitkan kes ini dengan tertuduh dan sebaliknya peguam bela telah meyakinkan mahkamah tanpa sebarang keraguan bahawa Bulat binti Lepeh tidak melakukan kecuaian dan seterusnya dibebaskan daripada sebarang tuduhan membunuh secara tidak sengaja. Tertuduh satu diiringi keluar daripada mahkamah. Maka atas kuasa yang ada pada saya mengeluarkan perintah supaya kambing itu dicari tuannya supaya sampai dapat dan perintah juga dikeluarkan supaya tong sampah itu dibaiki dengan segera. Keputusan mahkamah adalah muktamad. Jadi pegawai sila keluarkan waran tangkap terhadap tuan empunya kambing tersebut. Baik Yang Arif, mahkamah akan berehat selama 2 minit meneruskan sidang mahkamah yang seterusnya. Tempoh rehat sudah tamat. Kembali ke sidang mahkamah keadilan lagi kedibaan kita. Diminta kepada tertuduh 2 untuk masuk ke dalam sidang mahkamah. Tertuduh 2 masuk ke ruang perbicaraan. Tertuduh 2, sila angkat sumpah. Hamba dengan ini sumpah doakan lebur dan khabar hak betul belaka. Seluruh mahkamah terhibur. Amboi. Faham apa yang dikatakan oleh tertuduh 2. Diam. Tak hormat persidangan perbicaraan ke orang ni. Diam korang. Dah. Shh. Siapa nama kamu by the way? Nama hamba Akinomoto. Hamba kan guna buat masak kat dapur tu dah. Lain dah tu. Asal dari mana kamu ni? Kuala Jebong, Lupa Syangai. Hakim mula rasa tidak selesa dengan logat tertuduh 2, lalu menyuruh pegawai untuk memanggil penterjemah. Pegawai. Ya Hakim. Tolong panggil penterjemah. Baik Yang Arif, penterjemah diminta masuk. Penterjemah ditolak masuk kerana berjalan dengan sangat lambat. Kenapa lambat wahai sang penterjemah? Sakit perut tu Hakim. Salah makan colik warung Pak Seman semalam. Colik perut? Bukan awak alah organ lembu ke? Alah tuan, sekali-sekala je. Dah. Teruskan bersidang. Baiklah Yang Arif, bahawasanya kamu telah dituduh mencuri seekor kambing subsidi kerajaan Hogwarts dari Balai Raya. Ya Aki, apa kamu faham akan tuduhan yang dikenakan ke atas engkau? Tak bahaya kita. Kau dia bawa subsidi tu. Bawa subsidi kita kenal lah. Bawa saing kita tu. Tertuduh kata tertuduh hanya mengenali beruk milik Sabidi, tapi bukan beruk milik subsidi. Aduh. Tertuduh, beruk subsidi itu adalah beruk bantuan kerajaan. Faham? Terima kasih Tuan Penterjemah. Pendakwa raya dipersilakan dan seperti biasa. Baiklah Yang Arif. Akinomoto, adakah engkau mengaku bersalah? Kita buat salah tu. Tapi ada benda sikit kita nak khabar. Akinomoto mengaku salah tuan, tapi dia ada benda nak bercakap lagi. Dibenarkan. Ingat tau, sikit je. Mak beruk tu, ngandung dah. Kita nak beri semula mak beruk tu kat tuan dia. Tapi kita nak hak pelihara anak beruk tu. Akinomoto dia cakap ibu beruk tu pun dah bunting. Jadi dia nak bagi balik ibu beruk tu kepada tuan yang berhak dan mampu memelihara anak-anak beruk itu tuan. Semua watak menyembah hakim untuk menunjukkan tanda hormat. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah mempertimbangkan dengan penuh adil dan saksama, saya dengan ini memerintahkan tertuduh untuk memelihara ibu beruk itu sehingga selamat melahirkan anak. Kalau anaknya jantan, namakan Mak Yeh. Kalau anaknya betina, namakan Mak Jenak. Lalu apabila habis tempoh pantangnya beruk itu, maka beruk itu haruslah dipulangkan kepada tuan empunya yang memiliki hak jagaan. Keputusan mahkamah adalah muktamad dan sekian, terima kasih. Maka dengan ini, mahkamah bersurai.